Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini cikgu nak bincang bahagian C bab 9 pertempatan di Malaysia. Mari kita tengok buku modul muka surat 65. Soalan 1A. Jelaskan jenis dan pola pertempatan bagi kawasan pertempatan dalam gambar di atas. Peruntukan markah yang diberikan untuk soalan ini ialah 4 markah. Sebelum menjawab soalan ini, kita tengok terlebih dahulu kata kunci soalan iaitu jelaskan. Maka kaedah menjawabnya ialah mesti mempunyai fakta dan huraian. Jumlah peruntukan markah yang diberikan ialah 2 markah untuk 1 fakta dan 1 huraian. Bagi menjawab soalan ini, pelajar mesti membuat 2 fakta dan 2 huraian baru mendapat markah 4 markah. Di sini cikgu ada menyediakan fakta dan huraian untuk menjawab soalan 1A. Fakta yang pertama ialah pertempatan bandar. Huraiannya ialah huraian yang pertama mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Huraian kedua mempunyai pelbagai kemudahan asas. Huraian yang ketiga kawasan kediaman bercirikan moden. Fakta yang kedua ialah pola pertempatan berpusat. Huraian yang pertama untuk pola pertempatan berpusat ialah rumah dan bangunan dibina secara rapat, terdapat di kawasan persimpangan jalan raya dan taman perumahan, mempunyai kemudahan seperti pusat perniagaan, sekolah, pusat ibadat dan sebagainya. Dekat sini huraian cikgu sengaja memberikan 3 huraian untuk satu pertempatan. Tetapi sekiranya murid-murid ingin menjawab dalam jawapan, murid-murid perlu memilih 1 fakta dan 1 huraian sahaja. Contoh jawapan soalan 1A ialah murid-murid boleh menggunakan isi yang ada pada soalan untuk memulakan jawapan. Contohnya ialah jenis pertempatan bagi kawasan pertempatan yang terdapat di Sibu Sarawak ialah di sini baru awak masukkan fakta huraian yang pertama. Manakala pola pertempatan yang terdapat di kawasan tersebut ialah fakta dan huraian yang kedua. Harus diingat untuk menjawab soalan bahagian C mesti membuat dalam bentuk perenggan. Seterusnya kita tengok kepada soalan 1B. Soalannya ialah bandingkan fungsi pertempatan bagi kawasan pertempatan bandar dan luar bandar di Malaysia dari segi ekonomi, sosial dan dasar kerajaan atau governance. Untuk soalan ini, tahap penguasaan yang diberikan ialah tahap penguasaan 4. Peruntukan markah yang diberikan ialah 6 markah. Sebelum menjawab soalan ini, kita tengok terlebih dahulu kata kunci soalan. Kata kunci soalan ialah bandingkan. Maka kaedah menjawab soalan ini mesti mempunyai fakta dan huraian. Jumlah markah yang diberikan ialah 2 markah untuk 1 fakta dan 1 huraian. Perbandingan boleh dibuat dari segi persamaan dan perbezaan. Untuk soalan ini, murid-murid perlu menjawab 3 fakta, 3 huraian, baru mendapat markah 6 markah. Di sini cikgu ada sediakan fakta dan huraian dari segi ekonomi, sosial dan dasar kerajaan atau governance untuk menjawab soalan bahagian 1B. Fakta yang pertama dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi ini, murid-murid boleh memberitahu mengenai perkembangan seiring dengan fungsi pembangunan sesuatu kawasan bandar, pertempatan bandar. Contohnya ialah bandar pelancongan. Huraiannya ialah
menawarkan pelbagai peluang pekerjaan dalam sektor perniagaan dan pelancongan. Contohnya di Port Dickson Negeri Sembilan dan Bandaraya Melaka di Melaka. Dari segi sosial pula, murid-murid boleh memberitahu mengenai kemudahan perkhidmatan kepada penduduk. Contohnya ialah fakta bandar pendidikan. Huraiannya ialah institusi pendidikan tinggi menawarkan pelbagai peluang pendidikan dan pekerjaan. Contohnya seperti Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI di Tanjung Malim, Perak. Okey, untuk dari fakta yang ketiga, dasar kerajaan atau governance, murid-murid boleh memberitahu dari segi fungsi berkaitan dengan dasar kerajaan dan pentadbiran. Faktanya ialah bandar pertahanan. Huraiannya ialah menempatkan pangkalan tentera yang memajukan lagi perkembangan bandar, contohnya di Lumut, Perak dan Port Dickson di Negeri Sembilan. Contoh jawapan untuk soalan 1B. Seperti mana yang cikgu beritahu sebelum ini, murid-murid boleh menggunakan isi yang ada pada soalan untuk memulakan jawapan. Harus diingat untuk bahagian C mesti menjawab dalam bentuk perenggan. Contohnya seperti di sini. Contohnya kita boleh tengok fungsi pertempatan bagi kawasan pertempatan bandar dan luar bandar di Malaysia dari segi ekonomi ialah, kat sini murid-murid perlu memberikan fakta dan huraian yang pertama. Selain daripada itu, fungsi pertempatan bagi kawasan pertempatan bandar dan luar bandar di Malaysia dari segi sosial pula ialah fakta yang kedua dan huraian yang kedua. Perenggan yang seterusnya, manakala fungsi pertempatan bagi kawasan pertempatan bandar dan luar bandar dari segi kerajaan atau governance pula ialah fakta yang ketiga dan huraian yang ketiga. So, dekat sini pelajar boleh dapat 6 markah penuh. Untuk soalan 2, tahap penguasaan 6 diberikan. Untuk soalan ini, cikgu tidak memberikan jawapan kepada murid-murid. Maka murid-murid perlu mencari dan membuat jawapan sendiri. Cikgu hanya memberikan kata kunci soalan dan kaedah menjawab sahaja. Untuk soalan 2A, perbandaran atau urbanisasi adalah satu fenomena yang biasa berlaku, khususnya di negara yang sedang membangun. Nyatakan perubahan yang berlaku apabila sesuatu tempat mengalami proses pembandaran. Jumlah markah yang diberikan ialah 4 markah. Kata kunci untuk soalan ini ialah nyatakan. Kaedah menjawab soalan nyatakan ialah fakta sahaja. Jumlah markah yang diberikan ialah 1 markah untuk 1 fakta. Jadi, untuk soalan 2A, pelajar perlu menjawab 4 fakta baru dapat markah 4 markah. Untuk soalan 2B, andaikan anda seorang pegawai perancang bandar, kemukakan beberapa cadangan bagi menunjukkan kawasan persekitaran anda menjadi sebuah pertempatan lestari pada masa hadapan. Peruntukan markah yang diberikan ialah 6 markah. Kita tengok kata kunci untuk soalan ini ialah cadangan. Maka murid-murid perlu memberi cadangan untuk soalan ini. Kaedah menjawab mesti mempunyai fakta dan huraian. Jumlah markah 2 markah untuk 1 fakta dan 1 huraian. Untuk menjawab soalan 2B, murid-murid perlu memberikan 3 fakta dan 3 huraian baru dapat markah 6 markah penuh. Harus diingat untuk soalan bahagian C mesti menjawab dalam bentuk perenggan. Akhir sekali, diharap murid-murid dapat menyiapkan semua latihan yang diberi dan hantarkan kepada guru kerana latihan tersebut dikira sebagai markah PBD. Sekian, terima kasih.